ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesihatan dan nikmat nyawa yang masih Allah Taala beri pada kita. Maka kita dapat duduk dalam majlis ilmu kita pada petang ni. Sebelum kita ke kitab kita, suka saya nak bawa satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasun anil kuhani faqala laisa bi syai'in faqalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahum yuhaddithuna ahyanan bi syai'in fayakunu haqqan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafuha minal jinniyyi fayaqurruha fi uzni waliyyihi fayakhlituna ma'aha mi'ah kazibah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya beberapa orang telah tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kuhan. Kuhan ni dalam bahasa Arab ni makna dia kita kata pawang lah. Tapi dalam bahasa Arab dia ada perincian yang lebih. Dukun, bomoh, pawang ni ada dua. Satu nama kahin, satu nama arraf. Kahin, arraf. Kahin ni seorang lah, singular. Pluralnya atau jamaknya kuhan. Kahin ni makna dia apa? Kahin ni satu manusia yang dia tahu benda yang dah lepas, benda yang dah habis. Motor kita hilang ada kat mana, rantai kita hilang dia tahu ada kat mana, benda dah habis. Past tense semua dia tahu. Satu lagi nama dia Arraf. Arraf ni satu manusia yang dia boleh ramal future kita. Esok nak jadi apa, esok besar jadi apa, UPSR hang nanti dapat berapa, dia boleh ramal semua lah. Dia tu duduk tentu ke, dia tak pergi mana pun. Kok lah dia kaya jadi apa, tak kerja betul lah, dia pun berlemuh ke, duduk kerja teruk ke. Itu nama dia Arraf. Arraf ni orang yang boleh ramal masa depan. Kata Nabi, kata orang mai dekat Nabi SAW, mereka tanya, kami nak tanya kuhan ni macam mana, bolehkah kita percaya cakap kahin, cakap kita katakan orang-orang bomoh-bomoh ni lah, boleh cakap, boleh percaya ke tak boleh? Maka kata Nabi SAW, laisa bi syai'in, mereka ni sebenarnya tak ada apa, pembohong daripada awal sampai Z ya, tak ada satu yang betul pun. Maka orang ramai mereka tanya, ya Rasulullah SAW, innahum yuhaddithuna ahyanan bi syai'in fayakunu haqqan. Wahai Rasulullah SAW, puak-puak ni kadang-kadang dia bercakap betul, ada benda dia bercakap tu jadi sungguh. Mereka kata barang kita ada kat sini, kita pergi jumpa lah, betul ada barang tang ni. Mereka kata cani kita pun jadi betul, benda hak dia cakap tu kadang-kadang betul. Maka Nabi SAW menyebut sebenarnya itu adalah satu kalimah yakhtafuha minal jinni fayaqurruha fi uzni waliyyihi. Itu adalah kalimah yang dicuri oleh jin, kemudian dicampak ke telinga pengikutnya. Jin ni dia pergi cari berita-berita macam tu, bagi tahu dekat orang yang jaga dia, fayakhlituna ma'aha mi'ah kazib. Maka mereka pun reka cerita tu dengan ratusan bohong, tambah lagi 100 pembohongan. Lepas tu dia cakap kita. Baik, jin ni dia dulu jin dia boleh pi dekat kaki langit, dia boleh dapat berita-berita langit. Balik rumah buka Al-Quran surah Jin juzuk yang ke-29, Allah Ta'ala sebut wa anna kunna naq'udu minha maqa'idan lis-sam'i
faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kata jin, kami boleh pergi duduk di kaki-kaki langit ni, kami dapat info-info berkaitan dengan langit nak jadi apa yang tu yang ni semua, maka kami pun boleh bagi tahu dekat orang semua apa berita. Kadang-kadang berita leak di atas, bukan bocor, dia pergi cari. Jin ni dia buat pada cahaya. Jin ni Allah Ta'ala buat dia bukan pada cahaya, buat dia sama macam api juga, cuma pergerakan dia laju lebih daripada kita. Kita jenis jasad macam ni, jadi berat. Dia Allah Ta'ala buat dia ringan, jadi bergerak cepat, laju, dia boleh buat kerja dengan segera. Jadi dulu dia boleh pergi dengar-dengar. Tapi kata jin, faman yastami'il ana, sekarang ni siapa yang pandai-pandai pergi duduk dengar berita tu semua, yajid lahu shihabar rasada, dia akan kena fire dengan berbola api. Dulu betul, zaman Firaun dulu kan dia mimpi, kata ada satu orang lelaki akan rosakkan kerajaan dia. Betul lah, Nabi Allah Musa tu bukan rosak kerajaan dia, sebenarnya untuk membenteras benda yang batil. Maksudnya benda tu dia dapat info yang betul daripada tabik dukun pawang. Siapa habaq? Jin habaq. La ni dalam surah yang sama, juzuk 29, jin sendiri habaq. Jin kata apa? Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami pun tak tahu Tuhan nak buat turun benda baik ke benda tak baik ke orang duduk di bumi, kami tak tahu. Jin sendiri habaq, aku tak tahu benda baik ke benda jahat turun, aku tak tahu. Tahu Nabi Sulaiman meninggal macam mana? Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan berdiri. Nabi Sulaiman ni jin takut dengan dia. Dengar nama dia, mereka takut. Dia duduk di sini, berdiri sini, dia tengok mereka tu buat kerja. Zaman Nabi Sulaiman, jin ni kira macam kita kata macam Nepal duk bancuh simen lah sekarang ni kan. Myanmar, Nepal, dia macam tu, tahap kontraktor. Syaitan balik rumah, buka surah Anbiya juzuk 17, syaitan ni dia akan menjadi diverse. Apa? Pergi masuk dalam laut, pergi ambil mai tiram, pergi ambil mai, bukan sos tiram, ambil mai mutiara, semua bawa keluar. Semua dia bawa keluar. Zaman Nabi Sulaiman kaya melampau, antaranya adalah apa? Ni staff dia semua, mereka tak berani dengar nama Nabi Sulaiman, jadi kecut tu. Tak berani. Nabi Sulaiman dengan, terutama Nabi Sulaiman lah, zaman Nabi Allah Daud dengan Nabi Sulaiman, syaitan ni kira macam budak hingusan lah. Kena buat kerja, kira macam penat mereka ni, teruk mereka memang kena teruk punya. Mereka pergi masuk dalam laut apa semua, ikut cakap, mereka takkan melawan apa pun. Syaitan antara kita katakan staff yang takut dengan Nabi Allah Sulaiman AS. Jin tak utama juga tak? Jin ni masa Nabi Allah Sulaiman berdiri, mereka duk buat kontraktor, buat bangunan, buat. Nabi Sulaiman dah meninggal masa berdiri. Dia berdiri ni, dia meninggal dah. Bila manusia tahu kata dia meninggal, bila jin tahu kata dia meninggal, bila ulat makan tongkat Nabi Allah Sulaiman AS. Makan. Lepas tu tak ada benda berdiri, Nabi Sulaiman jatuh. Balik rumah, buka surah apa? Sad, juzuk 23. Bukan, surah Sabah ke Sad, ingat. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil muhin. Ketika mana jatuh Nabi Allah Sulaiman ke debang, jatuh. Falamma kharra tabayyanatil jinnu, maka jelaslah pada jin, allau kanu ya'lamuna al-ghaib, kalaulah kami ni tahu benda yang ghaib. Tengok jin kata apa? Kalau kami tahu benda yang ghaib, ma labithu fil azabil muhin, dah lama kami belah tinggal projek ni. Kalau kami tahu Nabi Sulaiman dah tak ada, penat aku susu bata ya, penat aku bancuh simen, aku tahu aku belah lama dah. Sebab apa aku buat bangunan sampai habis, sampai dia jatuh baru tahu? Sebab aku tak tahu. Jin sendiri dalam dua, dia punya pengakuan dalam Quran dia tak tahu benda yang ghaib. Yang tahu benda ghaib ni Allah sahaja. Lepas tu kita pergi percaya kat mereka ni buat apa? Dan Nabi habaq dah, mereka ranjau kita. Ni bukan orang lain ni, orang sebelah rumah lah mengambil.
Mungkin orang lain ni orang yang selalu duk main rumah. Lalu main rumah kita, kakak ipar kita berkelahi pula ada orang. Hang lah ambil rantai aku bergaduh dengan hang siapa abang, bomo abang. Bomo ranjau. Boleh percaya cakap jin. Hak main kuliah pun ranjau. Tambah jin. Hak dah hari main kuliah kita pun Allah lupa lah pinjam sat RM50. Buat bodoh aku tu bela tak payah. Jumpa Assalamualaikum bawa siapkan Allah sallallahu alaihi. Buat bodoh aku tu nak abang dia ni tak ingat ke 50 aku pinjam. Tu tak tiap hari main kuliah. Tak jumpa jin. Hang percaya kat dia memang dia ranjau hang hidup gitu lah. Kita bab ni belum diuji Allah tak tahu lah. Sekarang kita kata apa? Apalah manusia pergi jumpa bomo ni semua tak bagus ni semua. Astaghfirullahalazim. Tutup mulut gitu. Siap dengan tajwid. Kalau hang kena pun hang tahu. Katakanlah rantai kita pokong hilang. Wah can. Tak bagi cannya. Hilang 15,000. Suami beli masa dia dapat duit BRIM. Contohnya. Kumpul BRIM 800 tahun boleh beli lah. Berapa dapat? Dalam 15,000. Kata rantai tu hilang. Kepala otak kita buat apa? Keda bincang. Siapa aku nak tanya? Ada kawan aku habaq dekat Ipoh ada satu bomo boleh cari. Bukan nak buat apa, tanya je. Bukan nak percaya, tanya je. Hak puak tanya ni mesti nak bak. Kata Nabi SAW, man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Siapa jumpa tukang ramal, arraf, orang yang tahu masa depan ni, dan dia bertanya sesuatu padanya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Tanya je, sembahyang dia tak terima 40 hari. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nombor sahabat 8242. Satgi dia orang kata tak sahih, jek muka dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Jumpa tanya je. Jumpa tak tang mana saya punya gelang? Ada gelang, dia tak bak jawapan, tak apa. Ada kat rumah je, bukan tempat lain. Tak apa. Okey, Assalamualaikum, balik rumah. Yang tu sembahyang 40 hari tak diterima Allah. Duduk kuliah maghrib sampai isyak berguling-guling sampai lengur-lengur lah. Lunjuk kaki kat ustaz semua pergi tak larat tu. Sembahyang isyak tak terima. Allah penat gitu. Selagi tak uji, kita tak tahu. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa masalah pun sembahyang 2 rakaat doa pada Allah. Sembahyang hajat doa ke Allah. Ada rezeki kita ada. Tak ada. Ada satu sahabat saya tak ingat nama dia, kasut dia hilang. Dia kata apa? Dia kata, ya Allah, kalaulah kasut tu manfaat untuk dia, cukup untuk dia, dia pakai hari nak guna untuk dia, dia ambil, aku sedekah kasut tu kat dia. Tapi kalau dia ambil kasut tu dia nak pergi jual, nak cari duit, income apa semua, aku doa moga Allah beri taubat dan keampunan pada dia, dan moga Allah gerak hati dia untuk taubat. Nampak? Barang hilang, dia doa 2 benda. Kalaulah kasut aku tu manfaat untuk dia, memang dia tak ada kasut dia pakai, dia nak guna, aku ni aku sedekah kat dia. Kalau kasut tu tak ada faedah untuk dia pun, moga dia taubat dengan perbuatan dia. Kita mula-mula kasut hilang, kita kata apa? Kamjat mana balas kasut aku. Kalau orang Pulau Pinang lah, macam-macam kamjat lah, tak kira mak hang, bapak hang, tok hang, nenek hang tak guna lah, macam samdul lah, macam-macam lagi lah. Pahala tak ada lah. Dah lah kena musibah, pahala jadi tak ada. Jadi musibat tu. Pahala tak ada. Sebab tu bila jadi musibah, yang pertama sabar, dan yang kedua doa kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki kita, barang kita dapat balik. Kalau tak ada rezeki kita, siapalah buat macam mana? Ada kot benda-benda tak apa cantik jadi duit-duit kita tak apa elok tu, Allah bagi clear kot benda macam tu. Fikir selalu sangka baik, positive thinking dengan Allah. Sebab Allah tak akan buat sesuatu benda nak buat naya hamba dia. Tak. Allah kaya dah. Allah buat apa? Rantai 15,000 tak ada heran. Langit bumi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Habis selesai hadis kita tu. Tengok hadis kita dalam Mutiara Hadis. Kitab ada lagi dalam tu. Belen hujung-hujungnya. Siapa nak boleh ambil. Hadis yang ketiga, betul? Muka surat 18. Betul tak? Betul.
Baik, An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia berhijrah, asal dia daripada agama Majusi, sembah api. Bapa dia memang orang yang kita kata orang kuat agama Majusi ni lah. Dia ni adalah orang yang terdidik dalam family Majusi, sehingga pada satu hari bapa dia ada kebun yang banyak dan harta dan banyak. Bapa dia kata, aku ada kerja, hang tolong pi tengok sat kebun kita hak ujung sana tu. Maka dia dalam perjalanan, dia jumpa satu gereja atau kanisah di kampung dia tu. Dia nampak macam ada satu majlis apa seronok dalam gereja tu. Dia tahu, macam best ni. Dia pun masuk. Depa tu gereja layan cemang dia apa semua sampai petang. Dia tak pi kebun pun. Dia balik rumah, dia bagi tahu kat ayah, dia tanya, macam mana kebun kita, ada orang siram pokok ke, duit ke apa semua, macam mana, okey tak? Katanya Salman Al-Farisi, dia kata, ayah, saya nak abang, saya tak pi pun kebun. Ayah dia tengok tak pi kebun. Dia cerita, saya pergi kat agama Nasrani tu, mereka menyanyi, mereka buat yang tu, mereka bagi makan semua. Saya tak ingat nak pergi kebun. Saya seronok lah agama Nasrani ni. Bapak dia berpegang kuat dengan Majusi. Tiba-tiba dengar kata anak dia mengaku agama lain baik dan nampak macam minat. Dia takut, dia kurung anak dia ni dalam bilik. Akhirnya anak dia boleh keluar. Bila anak dia boleh keluar, anak dia ikut pengembaraan lebih kurang 5 ke 6 gereja, atau kita kata Nasrani punya pembesar setiap negeri. Dia menjelajah, pi dekat gereja ni. Lepas tu kita katakan Nasrani tu mati, dia tanya, mana aku nak pi cari orang yang baik, aku nak cari benda baik, kebenaran. Maka dia bagi tahu, hang pi dekat gereja sekian tempat, hang pi kat gereja 3, 4, 5, 6 tempat lah. Akhir sekali satu kita katakan Kristian Nasrani tu orang nak mati dah. Dia tanya, hang beritahu aku elok-elok, aku nak tanya kat hang, mana satu orang yang aku boleh belajar benda betul dengan dia? Dia tu kata ada. Hang pi dekat satu kawasan yang banyak pohon kurma. Apa dia? Madinah. Di sana nanti ada satu Nabi, hang pi belajar dengan dia. Allah bagi ilham pada Nasrani tadi tu supaya cakap kebenaran Nabi SAW pada Salman Al-Farisi. Walaupun masa tu dia bukan Islam, tapi dia promosi Nabi SAW dekat Salman. Cuma dia kata ada 3 benda yang hang kena tengok dekat dia ni. Kalau betul dia Nabi, kalau betul ada 3 benda, hang boleh ikut. Apa dia? Yang pertama, belakang badan dia khatamun nubuwah. Kita mengaji Syama'il dengan Ustaz Hanif Harun di sini, dengan mana-mana kita mengaji, khatamun nubuwah ada belakang ni. Yang kedua, dia tak akan terima sebarang benda-benda yang melibatkan sedekah, dia tak akan terima. Dan nombor 3, kalau hang bagi kat dia tu adalah benda hadiah, dia akan terima. 3 syarat. Betul, kalau betul memang dia Nabi. Akhirnya Salman Al-Farisi sampai kepada Madinah dan dia tahu majlis Nabi SAW. Dia mai ke majlis Nabi masa dia tak Islam lagi. Dia mai duduk di majlis Nabi ni sampai dia kenal sahabat, sampai Nabi pun kenal rapat dengan dia semua ni. Tapi dia tak masuk Islam lagi. Dia mai dengar, dia tengok macam-macam benda. Satu hari dia bawa mai satu bekas, satu dulang yang penuh dengan kurma. Nabi tanya dia, "Ma hadha ya Salman?" Kata Salman radhiyallahu ta'ala anhu, "Sadaqatun laka wa li ashabika." Sadaqatun laka wa li ashabika, sedekah untuk kamu dan semua sahabat kamu. Dia tak masuk Islam lagi, tapi Nabi sebut nama dia. Makna kata Nabi kenal dah dia selalu main. Dia tak masuk Islam lagi, Nabi raikan dia. Sini pun boleh, siapa non-Muslim nak main dengan kuliah pun boleh. Tak ada masalah. Bukan untuk orang Islam saja kan. Islam untuk semua orang main je. Dia main, esok dia buat main lagi.
Dia kata, okey, kebenaran pertama dah terbukti dah. Esok dia buat main lagi. Apa dia? Sadaqatun laka, bukan, hadiyatun laka wa li ashabika. Ini hadiah untuk kamu dan sahabat kamu. Maka Nabi kata, okey, kalau hadiah semua orang boleh makan. Bila Nabi SAW nak ambil, Nabi tunduk, nampak belakang ni ada khatamun nubuwah, terus dia masuk Islam. Itu cerita sedikit berkaitan dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah satu ketika ada seorang lelaki macam memperendahkan, hang orang Parsi, hang main sini buat apa, kami orang Arab sini. Dia cerita benda-benda yang melibatkan rasis. Kami orang Arab, kami duduk dengan Nabi, hang orang luar main bawa hang sembang kemas semua. Nabi marah sangat bila ada orang cakap macam tu, sehingga Nabi kata, Salmanu minna. Salman, hang kata orang luar, dia sebahagian daripada ahli bait aku, kata Nabi SAW. Maksudnya Nabi tarik dia rapat bagi duk. Sekarang dia ahli bait aku, hang nak kata apa kat dia? Jangan kata macam tu. Hang macam ni, hang macam ni, hang macam tu, hang macam ni, semua tak mau. Ada satu ahli jawatan kuasa masjid, mereka baru naik lah. Mereka sebelum naik, mereka habang dah. Masjid kami kalau naik, semua ustaz-ustaz mamak kami anti kanser dia dah. Semua ustaz yang 786 kuah taruh atas punya ustaz pun kami tak mau dia dah. Saya antara waiting listnya. Tak apalah, tak mau pun tak apa, aku boleh rehat kat rumah macam aku mau kan macam. Nabi marah lah, tak suka. Color kulit, warna apa semua Nabi tak suka benda macam tu. Hang Islam main mengaji, sudah. Tak mau mengaji, sudah. Putih masuk syurga tak? Belum tentu. Sebab Abu Lahab putih ke hitam? Putih lah, orang Arab. Tumit merah. Lah duduk mana? Kenny Rogers dalam neraka. Kena gulung. Hitam tak mesti masuk neraka. Bilal hitam, hangit, berasak kepala. Tapi syurga juga. Pernah tengok ada orang tawaf masa kat Mekah kan? Kita tawaf tu, ada tak orang kulit hitam tawaf? Sudan, Nigeria, Namibia, jenis kulit hitam ni lah. Ada kita tengok dari kita meluat, dia ni kulit hitam, tui. Ada hitam ke cerah ke, kalau hang semayang soleh kita rasa seronok walaupun dia kulit hitam. Kita tengok muka dia, Allah seronoknya depa ni duk tawaf, rasa sejuk je hati. Tapi putih merompok, ada kita nak belai muka dia, dah terjet muka dia sebab kita geram kat dia. Baik, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, seseorang yang mandi pada hari Jumaat, bersuci sekadar termampu, pakai minyak wangi dan menyapu memakai minyak dan menyapu wangi-wangian. Okey, saya berhenti dulu. Seorang yang mandi pada hari Jumaat, dia nak dapat syarat, benda kecil tapi dapat pahala besar, benda mudah dapat pahala yang berat. Apa dia? Kita buat beberapa benda masa hari Jumaat ni, maka Allah akan ampunkan kita daripada Jumaat ni sampai Jumaat sana. Tu syarat dia. Apa dia yang pertama? Yang pertama, hang mesti mandi pada hari Jumaat. Mandi hari Jumaat ni sunat dia untuk orang-orang yang nak pergi sembahyang Jumaat. Sunat. Berbeza dengan mandi untuk sembahyang raya. Sembahyang raya ni semua, hang boleh sembahyang, hang tak boleh sembahyang, hang tak jadi pergi sembahyang, anak kecil lagi tak mau pergi sembahyang, nak sembahyang kat rumah. Apa hal keadaan hang pun sunat mandi masa pagi raya. Berbeza dengan sembahyang Jumaat, sunat dia mandi tu untuk orang yang kena pergi sembahyang Jumaat. Antara orang yang tak payah pergi sembahyang Jumaat atau gugur tanggungjawab siapa? Perempuan. Yang kedua, orang yang musafir. Yang ketiga, kanak-kanak kecil macam adik kita tu, yang tak balik lagi. Dan yang keempat, orang yang sakit. Empat golongan ni dia tak digugurkan daripada kewajipan Jumaat. Maka empat golongan ni, kalau dia tak mandi pun tak apa lagi. Tapi kalau dia nak pergi sembahyang Jumaat, dia kena mandi. Mandi tu bila? Kata ulama, selepas daripada terbit fajar. Katakanlah kita nak pergi kerja dekat Al-Ustaz, kita bangun awal pukul 5 pagi, kita mandi siap-siap pada hari tu hari Jumaat, maka kita tak akan dapat pahala mandi Jumaat tu. Sebab mandi Jumaat, kata ulama, paling kurang mesti lepas daripada fajar tu, kira baru on.
dia punya mandi untuk sampai Jumaat. Jadi kalau hang nak pergi kerja pukul 9 pagi, contohlah kerja Maybank ke bank ke, kerja mana-mana pejabat ke, kita mandi, kita niat siap-siap Jumaat, insya-Allah hasil pahala mandi Jumaat kita pada hari Jumaat. 4 golongan ni tak wajib Jumaat lah. 4 golongan tak wajib Jumaat. Bila 4 golongan ni tak wajib Jumaat, 4 golongan ni boleh berurusan jual beli ketika Jumaat, boleh. Tak ada masalah. Apa dia? Contohlah saya selalu habaq, kalau orang sembahyang Jumaat, orang meniaga, tak utama kiri kanan masjid ke ataupun meniaga dalam kawasan masjid ke apa ke, kita meniaga apa-apalah. Orang main masa sembahyang Jumaat, maka kita tak boleh berurusan dengan dia lepas pada azan kedua Jumaat, mesti stop. Kita wazarul bay', tinggalkan jual beli, berhenti sat. Apa-apa kita stop sat perniagaan kita lah, supaya sembahyang Jumaat tu kita dapat barakah daripada perniagaan kita. Boleh kalau 4 jenis golongan. Apa dia? Orang perempuan, kanak-kanak, orang sakit, orang musafir. Kita kadang-kadang buka kedai, kita contohlah depan masjid, kita buka kedai makan. Orang ramai main makan kedai kita. Tapi yang niaga tu bukan kita, isteri kita. Kita duduk di masjid, kita duduk bawah kaki khatib. Khatib duduk atas, kita duduk bawah kaki dia. Saf depan sekali. Kita percaya elok atas kepala lah kalau khatib duduk cakap tu. Tapi dosa juga. Sebab apa? Orang yang main beli di kedai kita tu kadang-kadang adalah orang yang patut pergi sembahyang Jumaat tapi dia tak pergi. Tu masalah dia. Melainkan isteri kita garang. Hai, hang sembahyang Jumaat ke belum? Itu pun jadi. Hang tak sembahyang hari, apa lelaki saja pergi melingkup orang, dia marah kita gila. Kalau bini hang macam tu boleh ya. Dia buh kayu satu tahun ni, kambing 3-2. Hamai dia bagi tengah kepala gitu. Budak-budak je boleh beli. Hang umur apa? 48, akhir balik ke belum? Dia tanya. Saya balik dah. Balik tak boleh beli, pergi belah orang. Kalau macam tu boleh lah. Tapi takkanlah orang meniaga nak cakap macam tu. Jadi adalah baiknya berhenti sat. Berapa nasi kandak, saya tengok di sini nasi kandak line clear tutup lah. Subaidah pun tutup. Ada 3 nasi kandak tu. Ada buka, ada juga lah. Cuma dia tulis di situ, dia kata, dia tulis, dear customer, we will close. Apa kata dia, aku tak ingat orang putih dia tu. Hafal tahun tu ya. Dia kata, siapa makan daripada pukul berapa sampai pukul berapa, banyak siap-siap. Maksudnya cashier kita akan tutup terus lagi. Pukul 12.45 dia tarik tutup. 1 sampai 2 atau 1.15 sampai 2.15 dia tutup zat. Allah bagi barakah. Bila sembahyang Jumaat. Jumaat ni dia ada beberapa hukum yang khas. Antaranya musafir ketika hari Jumaat. Kalau kita tengok, saya beritahu kalau kita tengok hari ni masuk bila? Hari ni masuk bila? Azan maghrib. Bila azan maghrib, kita masuk hari yang baru. Betul? Sebab itulah sehari sebelum puasa kita dah sembahyang tarawih dah. Kita tak puasa lagi, tapi malam tu malam tarawih dah. Sebab malam tu malam pertama Ramadan. Dan hari terakhir kita buka puasa, malam raya tak ada dah sembahyang tarawih. Sebab Ramadan habis masa maghrib tadi. Nak menangis ke berguling ke, habis Ramadan habis dah. Malam tu dia tak ada dah. Sebab hari ni dia masuk pada hari bila azan maghrib dia tukar hari lain. Sebab tu orang yang puasa boleh niat malam sejurus selepas waktu buka puasa. Malam dah tu. Malam yubayyitis siyama fala siyamalah. Siapa yang tak niat waktu malam, dia tak ada puasa untuk dia. Maksud niat tu lepas maghrib tu orang boleh niat dah nak puasa itu tu tak jadi masalah. Bukan mesti bangun pagi nawaitu kena baca tu, ingat di hati esok nak puasa, boleh dah hasil dia. Tapi Jumaat ni dia special. Special tak mana? Kalau hang nak keluar pergi jalan mana-mana hari Jumaat, kalau hang keluar sebelum subuh, kefarduan Jumaat tadi hang boleh burn. Tapi kalau hang keluar musafir selepas subuh, kefarduan Jumaat tu maksud dia hang kena berhenti mana-mana exit mana-mana, cari masjid sembahyang, lepas tu kena terus balik perjalanan. Gugur Jumaat tak jadi. Padahal kalau kita tengok, hang keluar lepas subuh pun hari Jumaat. Hang keluar sebelum subuh pun still Jumaat juga.
Sebab apa beza Jumaat dengan Jumaat? Satu je jawapan dia, ini dalam bab khasaisul Jumu'ah. Imam Suyuti mengarang satu kitab yang kecil, tak kecil lah, nama dia Risalah berkaitan dengan kelebihan pengkhususan pada hari Jumaat. Benda ni jadi Jumaat je, hari lain tak jadi. Benda ni jadi Jumaat saja, hari lain tak jadi. Dan ramai orang salah faham 3 kali tak semayang tu. Pernah dengar tak? Dia kata tak apa, tak semayang minggu ni tak apa, minggu depan sekali lagi semayang, minggu depan baru semayang, baru jadi apa, munafik. Pernah dengar tu? Jadi minggu pertama dia relax tu, tak habis semayang, tak apalah, tak munafik ya, dia buat begitu. Jadi orang ambil ringan lah benda ni. Dia duduk makan di kedai makan 1.5 dengan Cina. Cina tu kawan dia lah. Cina tu dia tengok, lu tak nak pergi semayang Jumaat ke? Semua orang nak pergi, tak nak pergi ke? Dia kata tak apalah, awak tak nak pergi, tak apa. Ada 3 kali baru munafik tau. 1 kali tak apa, 3 kali pun munafik, lu lagi teruk, lu kapiak. Cina tu kena, apalah aku kapiak awal pula, penat aku, lantak nak semayang, tak semayang, pergi kat hang. Cina tu kena boh 3 kilo ke dia tu pula. Tu salah faham. Sengaja tinggal semayang walaupun sekali, boleh dosa besar dah kat kita. Bukan munafik dah. Perbezaan antara kita dengan Muslim dengan orang kapiak ni, tarkus solah. Beza tinggal semayang tu seolah-olah tak ada gap dah antara Islam dengan tak Islam. Tentu beza. Sekali pun sengaja dosa, bukan tunggu 3 kali. 3 kali ni ada benda, ada urusan, ada emergency dan sebagainya, jam sangkut tak boleh bergerak. Contohnya lah, orang culik orang ke, jambatan tutup, kita masuk jambatan, polis blok, tahan lah apa semua ni. Ada apa ke masa dia tu mengamuk tengah-tengah jambatan, bunuh orang semua. Jadi tak boleh bergerak, sangkut. Minggu pertama dah rosak dah, Jumaat kita tak boleh semayang. Nak semayang tak mana, takkan nak imam tengah-tengah lek tu. Susah. Macam tu baru tak apa. Kalau sengaja-sengaja tak boleh tinggal semayang Jumaat. Berlambak dah orang tinggal semayang Jumaat, berlambak-lambak. Saya selalu habaq Jabatan Agama, kalau boleh kita lancarkan satu kempen nak meriahkan orang lelaki semayang Jumaat. Antara lokasi orang suka masuk nak semayang, nak selamat daripada semayang Jumaat, Pasar Raya, panggung wayang. Saya tak tahu ada tak show pukul 1 hari Jumaat sampai pukul 3. Siapa kaki panggung? Taubat tak mengaku. Boleh ke pergi panggung ustaz, dia bertanya saya. Saya macam ni lah, saya habaq satu benda, kita fikir, dengar tak ustazah hak meninggal di Kelantan hak tengah baca doa tu, kan baca Yasin kan, lepas tu dia doa, akhir hidup dia dengan doa. Allah, bagusnya orang yang selalu buat benda baik, Allah pilih dia meninggal dalam keadaan yang baik. Orang yang selalu baca Quran, Allah pilih dia meninggal masa baca Quran. Orang yang kita tengok, kita spend masa kita kat mana banyak, kat mana masa kita spend banyak, insya-Allah kita ada harapan dan peluang nak meninggal dalam keadaan tu. Kalau kita meninggal, kalau kita spend ke arah benda yang baik banyak, maka insya-Allah meninggal baik. Baguslah meninggal tengah azan di Pulau Pinang. Pakcik tu meninggal masa azan, hayya ala solah, kedemuk. Maksudnya dia panggil orang main semayang, akhirnya dengan kebaikan. Jadi imam, tengah jadi makmum semayang Jumaat, sujud, macam-macam. Orang meninggal dalam keadaan bagus. Tapi kalau lah kita ni pergi panggung saja, abang lah, Tata dah habis panggung semua, nak keluar, keras. Hai, kerak, duk keras gitu. Gamak habis dah, duk keras situ. Bukan kata gamak, dengan dia sekali habis. The end. Lepas tu, kita balik lah rumah. Jadi isu lah, viral di handset ke, tak viral ke. Orang tanya, hang dengar cerita dia tu meninggal kat Odin. Odin mana? Itulah tu. Siapa dia? Alah, duk rajin pergi kuliah muslimat tu. Dengar berjam oh. Kuliah muslimat tu. Ni kan, tengok gambar. Orang tak tanya tengok kartun ke tengok apa, orang tak tanya lah. Orang nak tahu lokasi. Meninggal kat mana. Kalau hang meninggal, kalaulah kita boleh yakin, siapa boleh angkat tangan kat saya ustaz, saya nak abang, dia champion. Saya pergi panggung yang saya tak akan meninggal. Masa saya tengok gambar, saya tak akan meninggal. Hang boleh pergi
Kalau hang yakin hang tak meninggal. Tapi kalau kita subjektif, kita tak tahu boleh hilang umur tang tu ke, tak boleh ke, kita jawab sendirilah. Bukan tak boleh pergi jadi haram hukum dia berdosa. Bukan orang kita katakan tak pakai baju, tak pakai seluar di situ, semua pakai baju gambar aja. Takut akhir hidup di situ. Hang tengok kemarin 2 orang meninggal. Bila tengah sembahyang isyak kuliah malam lepas meninggal, Allah seronoknya. Kita dengar pun seronok. Hang tengok kemarin orang meninggal pangoyang. Pangoyang. Kita tak katalah dia ni dosa banyak, tapi slow berhenti nang tu lah, ada titik-titik kita nak kata pun jadi tak berani, tak kata pun jadi tak berani. Ada orang beritahu saya, dia kata saya ustaz di Pulau Pinang saya tak pergi, betul hampir lah. Saya di Johor saya pergi sebab Penang dia kaki mengaji kuliah semua orang kenal dia. Dia pergi Johor tak kenal dia duduk di mana JB ke Muar apa relax apa betul apa yang. Itu saya pergi satu pasar raya. Dia ni satu geng kuliahnya duk beratok kat Pangoyang. Kod lah dia jumpa kita jadi segan ke apa kali belah sini ke, saya nampak dah dia. Kod dia kali tahan jugalah. Tahu dia apa? Dia panggil saya pula. Samdul dia kaki. Assalamualaikum Ustaz, apa? Allah, saya ada beratok ni tang ni. Dia boleh habaq lah dia beratok. Berat. Okey, mandi bersuci sekadar termampu, memakai minyak dan memakai wangi-wangian. Nak pergi sembahyang Jumaat, saya habaq ni orang perempuan mungkin dia tak ada benda ni, tapi dia boleh dapat pahala kalau dia readykan untuk suami dia benda ni, atau dia readykan untuk anak dia benda ni. Anak nak pergi sembahyang, dia ready ni minyak wangi ada, handai mandi ke belum, pergi mandi. Orang yang menyuruh ke arah kebaikan benda tu dia dapat agak pahala, insya-Allah dapat orang perempuan. Sebab apa? Sebab apa ustaz? Sebab saya lah basuh baju suami saya pergi kerja. Baju suami saya nak pergi kerja, nak pergi sembahyang Jumaat, saya lah basuh. Maksud dia suami guna untuk pergi sembahyang, untuk buat benda yang baik, insya-Allah Allah bagi pahala pada orang yang terlibat dengan semua benda. Macam mana untuk dosa semua orang terlibat, macam arak 10 golongan. Bukan hang minum je, hang perah, hang tanam, hang kerja pagat di kilang arak pun, hang potong rumput ke, hang buat apa saja, nama kata arak hang kena mengena, hang mesti dapat ambil saham. Kalau untuk benda dosa pun berlambat-lambat dosa macam tu, takkanlah untuk benda kebaikan orang yang terlibat tu kita tak akan dapat pahala juga. Jangan risau. Janji orang perempuan dia jangan merongot. Tahu, kalau selagi dia tak merongot, Allah beri pahala kat dia. Asyik-asyik baju aku 2 hari dah basuh baju ni, sat-sat kumpul tang ni, sat-sat kumpul banyak dobi ke ni, aku tak larat basuh pok-pek, pahala tak ada. Jangan merongot. Tak apa kita basuh baju anak-anak kita pergi sekolah, belajar dengan niat yang baik, dapat pahala. Jihad fi sabilillah, orang menuntut ilmu, Allah bagi pahala kita. Kita di rumah tengok drama. Kan? Duduk terlajak laris ke apa tengok. Tapi pahala dapat. Pahala nak pergi sekolah, pergi balik main, suami pergi kerja dengan niat untuk cari nafkah, untuk kebaikan semua pahala dapat. Sapu rumah, bersih. Anak kita contohlah semayang terlambat, semayang kat rumah ke, dia semayang, tempat dia semayang tu bersih, sejadah tu kita lah cuci. Kita lah duk cuci sejadah, kita lah basuh rumah, kita lah mop rumah semua tu. Sediakan satu penyediaan yang baik untuk orang nak semayang. Semua pahala tu Allah bagi kat orang perempuan. Lepas tu orang perempuan pahala berlambak, dia relax, yang muka macam relax ya. Dia apa pahalanya? Kuliah pun dia bawa ramai. Kuliah mana nak pergi tengok, dia lelaki banyak ni tu pun termasuk dengan aku, tak menang kau masuk belakang. Hak banyak lelaki di belakang duk melewat, dia tengok di cermin, nampak tak tahu kan, dia berhenti main belakang, dia tengok di cermin, lepas tu ingat nak masuk, dia belah betul ya. Tu standard lelaki biasa. Standard perempuan macam ni, dia main ngaji. Tapi Nabi kata, Nabi tengok Isra Mi'raj orang perempuan banyak dalam neraka. Peluang nak masuk tu ada, cuma tak ambil peluang. Dan bukan makna kata, bukan Nabi maksud tu semata-mata jantina. Nabi maksud tu perangai. Kalau hang tak ikut apa spek yang Islam macam, ada peluang nak masuk dalam neraka. Sebenarnya hadis tu Nabi bukan marah kat orang perempuan, Nabi sayang. Sebab tu Nabi habaq rahsia siap-siap supaya jangan buat. Betul tak? Aku tengok berapa banyak. Betul ke? Jadi orang takut, orang tak buat dah benda gitu. Kalau Nabi diam, Nabi tak habaq, maksudnya Nabi tak sayang kat orang perempuan lah. Sayang tu sebab tu habaq mendedahkan rahsia apa yang berlaku di sana. Maksudnya kita berhati-hati supaya jangan buat benda-benda macam tu.
Dia orang perempuan ni semua bagus sangat. Dia jangan marah ya. Kalau dia marah kan, dia lupa semua dia control A, alternate A kan, delete folder tu. Delete all, select all, delete. Dia macam dia akan lupa semua benda baik yang suami dia buat bila dia marah. Walaupun mak main kuliah apa semua, tapi bukan sini lah. Mata Arabica tapi kat Bulgaria. Hak main petang ni bagus. Dia tak boleh marah lah. Dia marah dia. Kita kata dia hang ni yang marah tak baik macam ni, marah suami semua ni, entah tak masuk neraka. Baik pi masuk neraka, baik pi. Biar empat seorang yang masuk syurga. Dia cakap dengan dia, jangan menjawab. Suami cakap, dia diam. Kami tak boleh cakap, hampa boleh cakap. Kami bisu-bisu, tutup mulut gitu. Tu kelebihan Allah ya orang perempuan. Dia factory setting tau. Sama semua satu tempat. Mana-mana pun macam tu kok. Tapi solehah pun ada kok lah. Hak main petang ni insya-Allah solehah. Lebih kurang ya. Pakai minyak wangi yang semua orang kata wangi lah. Jangan hang seorang kita wangi. Mana minyak atar, mana minyak Kerala, Madras minyak atar pakai ser tu bau orang jadi pening masuk dalam surau, pening muntah apa mengandung. Pakai minyak wangi yang semua orang kata wangi. Hanya yang seorang belagak kata wangi ya. Dia ada atar mana oud tu mahal, tapi ada oud yang betul-betul wangi tu ada sampai 500,000 lebih. Ada oud yang mahal. Hang beli oud yang murah. Hang beli oud yang murah, hang tengok sarapan pagi tadi keluar balik. Dia muntah tu keluar mana minyak atar. Oud ranjau minyak. Jangan buat betul layan kat orang. Daripada sunnahnya kita tak menolak minyak wangi. Kalau orang bagi, kita jangan tolak. Dan kita nak bagi kat orang, pastikan okey lah benda tu. Hanya yang paksa orang ambil satu benda yang dia tak best. Bila dia ambil benda tu, jangan paksa dia bawa di badan. Dia bawa dulu okey. Dia ambil tu sunnah dah. Dia nak pakai tak mau pakai, tak apa lagi lah. Tengok dah dia tak apa suka. Orang perempuan tak utamanya dia susah. Dia ada benda-benda yang dia payah. Dia macam ada satu bau yang dia okey. Orang lelaki dia kata okey benda tu. Orang perempuan dia kata tak okey. Orang perempuan kata okey, orang lelaki kita yang ni bau wangi merepek. Dia macam tu. Jadi boleh bagi kat orang, jangan paksa dia pakai. Sebab ada benda yang dia tak sesuai nak pakai. Jangan paksa orang lah. Tetapai kan, tetapai. Saya tak apa berlalu kan orang kata tapai ni. Boleh lah makan. Tak ada lah start motor 2 pagi cari tapai. Tak ada tapai, tak boleh tidur, tak ada lah. Boleh lah. Tapi dah makan-makan nasi dah, dia tu suar tapai. Pergi ceramah kan, makan ustaz, sedap makan. Ni yang sejuk punya daripada petik yang sedap makan lah. Pasal aku makan aku tak suka makan tapai lah apa semua, aku tak suka je pasal aku. Sama macam saya pergi ceramah Johor kan, dia bagi apa, lotong, sotong, soto dengan apa, lontong gitu. Boleh lah makan, tak ada lah minat sangat nampak wah macam teruja makan, tak ada lah. Cuma ada okey, tambah ustaz, tambah. Ayah aku tak suka ni kan, aku bagi yang makan putu mayung banyak, orang tak suka pula. Dia paksa. Orang suka orang makan lah. Nabi tak makan dab. Nabi tak makan sebab dia tak selalu tempat benda tu aku tak makan sebab tak ada tempat aku. Nabi kata, apa nak makan lah. Dia ada benda yang Nabi tengok, Nabi tak kata haram, boleh makan. Cuma Nabi personally tak makan. Ada benda yang dia tak suka. Kemudian syarat dia lagi, jangan dia pisahkan antara dua orang yang sedang duduk dalam masjid. Maknanya dia rempuh langkah orang, langkah bau orang pergi depan. Sebab apa jadi? Sebab mai awal tak mau pergi depan. Dia mai awal, dia suka duduk belakang. Dia mai awal, dia suka duduk belakang. Sehingga orang mai lambat, ada banyak ruang lagi di belakang, orang terpaksa rempuh orang. Bagusnya mai awal kita gerak ke hadapan supaya jangan kita ni duduk di belakang sehingga mengganggu orang lain nak sembahyang. Kemudian mendirikan sembahyang seperti mana ditentukan padanya. Sembahyang apa ni? Sebelum Jumaat atau qabliyah kata ulama. Qabliyah atau tahiyatul masjid kita buat. Kemudian diam ketika imam berkhutbah. Tu syarat-syarat dia. Hang kena mandi, pakai minyak wangi, keluar dan tidak memisahkan orang, tak rempuh orang. Kemudian sembahyang sunat, kemudian dengar khatib. Ada 5 benda yang kita buat. Maka Allah Ta'ala akan beri apa kat kita? Allah akan ampunkan dosa kecilnya antara Jumaat dengan Jumaat yang lain.
Cuma masa khatib sedang khutbah, kita tak boleh cakap. Tak boleh cakap ni apa dia? Benda tak ada kena-mengena dengan kita. Tak boleh cakap. Boleh hilang lara pahala Jumaat. Cuma ulama dalam hadis Nabi SAW habaq kata apa? Kalau kita habaq kat orang suruh duduk diam. Budak-budak kata, "Hai, diam lah orang tengok khutbah ni." Cakap macam tu boleh menyebabkan luput. Bukan pahala Jumaat semua hilang. Bukan pahala Jumaat semua hilang. Setengah ulama bagi tahu macam ni. Sepatutnya kita tegur orang dapat pahala. Tegur orang buat baik umpamanya yang bising, yang pendengar khutbah tu, ceramah tu. Sepatutnya kita cakap macam tu dapat pahala. Cuma bila hang buat masa sembahyang Jumaat, perbuatan hang tang tu tak dapat pahala. Ada ulama yang dia lebih syadid lagi, dia faham, kata kalau hang buat macam tu, fadilat Jumaat yang semua jadi hilang. Fadilat Jumaat jadi hilang. Cuma ada benda yang kita boleh tegur kalau emergency. Contohnya lah, kita duduk, isteri kita mesej. Kita pun buka mesej, tengok, abang Aiman jatuh di tangga, luka tangan dia berdarah. Kita baca. Habis baca je, isteri telefon. Alamak, kita pun ambil. Abang, teruk dah ni, dah teruk dah ni. Kita kena bawa pergi hospital. Kita dengar dalam khutbah. Kita tahu hang tak apa. Hang pergi hospital, abang keluar masjid sekarang ni. Dia pun bawa pergi hospital, kita keluar. Perbuatan kita cakap macam tu tak apa, tak dosa. Sebab benda tu emergency, melibatkan nyawa. Apa-apa benda yang bahaya boleh cakap. Contohnya lah, orang ambil semayang, dia tergelincir jatuh, luka kepala pakcik tu. Jadi kita nak interaksi, mai kita angkat dia, telefon. Yang tu semua boleh. Khutbah di dalam, kat sini orang duk cakap, tak apa, tak ada masalah. Kita dengar khutbah, aksiden di luar. Satu brother umur dalam 20-an, dia nak corner masuk, lor kereta mai ketebam, seret berguling-guling. Kita duduk belakang tu dengar khutbah ni, lari pakat pergi ambil dia, telefon polis lah, telefon ambulans lah, apa semua, duk buat urusan khutbah dalam. Tak apa. Makna kata tak ada melalaikan kita disebabkan sengaja kita buat, dia melibatkan nyawa orang. Bukan tak boleh cakap tu. Dah kawan tu jatuh, pecah kepala, duduk dekat tandas tu tak boleh cakap. Dia tu lalai keras kawan tu. Dah cepat lah kawan tu. Dia tu apa dia tak boleh cakap. Pahala tak ada lah. Jadi samdu yang betul tu buat apa? Cakap ke tu. Ataupun mencuri. Kita nak belakang, dia tu duduk bawa screwdriver, usi dia duduk buat ke tu, buat tu. Lepas tu kita tengok dia buat ke tu. Tak boleh cakap kan? Tak boleh cakap dia kata. Kita pun sentuh tu. Dia tu angkut pergi tabung semua, saya duduk bangkit pijet muka dia tu sekali. Tu cara dia. Boleh cakap. Ataupun kita duduk sebelah-sebelah, tengok beg duit kawan tu nak keluar dah. Ada kawan sebelah ni tu macam kawan tangan duk jalan nak balas beg duit kawan tu. Kita ada tengok dia ni nak tolong bagi ke, nak tolong ambil. Dia mau ambil ke tu, boleh relax dalam poket dia. Kita perasan tengok dia. Kita pun boleh pergi bangun. Abang, saya tengok beg duit abang mana? Dia pun tengok, tak ada. Dia tu sebelah ni, dia balas beg duit abang. Tak guna. Abang tengok dalam poket dia ada. Ambil balik, dia ni pencuri ni. Boleh abang macam tu, tak apa. Apa-apa benda emergency boleh abang lah. Kata khatib tengah khutbah, ada ular. Sekarang kan ular cari tempat sejuk kan. Dia nampak serban dia macam sejuk tadi, macam warak betul. Duk atas dia ular bagus ni, turun. Terus tu. Ittaqullah. Duk atas tu ittaqullah lah. Dia tengok masa nak ngap kepala-kepala kali. Kita pun dia ni kan mana punya Fir'aun duk buat tangan macam Fir'aun pula ni. Betul lah arwah kepala tu. Kita bangun itu. Tok Imam ada ular atas kepala. Tok Imam ada, tak apa. Memang 2 tahun saya kerja zoo, saya tak ada masalah. Memang saya yang bawa. Dia kata memang aku bawa binatang ni eksotik. Bukan kata ular kat tepi hang pada macam bewok lah apa semua aku bawa. Tok Imam eksotik macam tu tak apa. Nak buat macam mana? Dia ni minat binatang kata. Boleh cakap kalau emergency, ada nyawa, melibatkan kesihatan, keselamatan, runtuh masjid, kipas nak jatuh dan sebagainya, boleh habaq. Baik, banyak saya tengok bila sembahyang Jumaat ni, masalah yang berlaku laki ni lah. Dah lah kita ni bukan rajin kaki kuliah, kaki ceramah. Khutbah tu lah satu-satunya masa untuk orang nak main duduk rapat dengar. Tapi kebanyakan orang kadang-kadang tak ambil peluang untuk dengar nasihat daripada khatib, ataupun khatib sendiri tak bersedia untuk menasihati orang. Dia lebih kepada bacaan teks,
Dan Nabi SAW ada interaksi dua hala. Sahabat tu main, Nabi tanya, hang semayang tak lagi? Hang tak semayang? Okey, hang semayang dulu. Nabi bila cakap, Nabi akan isyarat tangan. Bila Nabi SAW mula khutbah, Nabi akan tengok orang. Makna dia apa? Kalau hang khutbah, ada teks kat depan bukan masalah. Sebab bukan semua orang yang pandai cakap. Ada orang dia pandai cakap, ada orang dia tak pandai, dia kena tengok teks, tak apa. Tapi kita baca, study teks tu elok-elok, baca ayat Quran dia, hadis dia baca elok-elok. Kadang-kadang kita baca ayat Quran salah baris dan sebagainya, yang melibatkan syarat sah sembahyang tu. Jumaat khutbah mesti kurang-kurang baca satu ayat Quran yang lengkap. Kalau baris silap, ayat Quran tak lengkap atau salah, takut sembahyang Jumaat kita jadi tak sah. Atau hadis, teks Jabatan Agama hantar elok, kita tak cermat. Dulu saya ingat, saya keluar jemaah dulu kat mana, bukan Behrang, ada satu tempat nama B, Sempadan Selangor. Ada tempat tu, tak apalah, saya pergi di situ tu, Tok Imam naik atas mimbar ni, buku khutbah biasanya mereka akan letak situ ya, mereka letak situ lah. Dia ni naik, bila dia naik, buku khutbah tak ada, tapi dia pandai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa dia bagi salam tu, dia duduk cari tau. Angkat sini, angkat cari buku hak minggu ni ya. Cari sini, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi hadana li hadha. Kepala otak dia tak tengok depan dia cari buku. Wa ma kunna linahtadiya laula kokok atas dekat tak ada. Lepas tu amma ba'd cari tak jumpa buku. Dia 3-4 kali amma ba'd tadi apa ni, ambil cari sat dalam tu ada tak? Dia beritahu Tok Imam suruh cari. Dia tunggu masuk, dia cari, dia tunggu situ. Dia duk amma ba'd, dia tak tahu nak start tahu mana duk amma ba'd. Orang tanya saya, Ustaz, amma ba'd tu apa? Saya kata amma ba'd tu entah apa. Amma ba'd mana main sini aku nak ba'd. Dia pun tak tahu. Dia cari buku lama lah. Jadi putui lah, jadi panjang, dia tak boleh lambat sangat. Jangan ada gap yang terlalu panjang. Maksud dia khatib kena buat persiapan paling kurang. Tak pandai cakap tak apa, tapi jeling-jeling teks sambil-sambil kita tengok interaksi dengan orang. Mimbar ni satu tempat yang Yahudi takut, dan dia tak tahu macam mana nak buang mimbar Jumaat daripada diri orang Islam. Sebab mimbar setiap qaryah, setiap negeri, maksudnya satu kali Jumaat jutaan peringatan untuk orang Islam. Sepatutnya orang Islam adalah penganut agama yang paling banyak dapat motivasi dan dekat diri dengan agama. Tak ada agama tiap-tiap minggu peringat penganut dia, tak ada. Sebab kita tak ambil peluang untuk memberi satu kuasa penuh pada khatib untuk buat keputusan. Kita di Pulau Pinang, teks khutbah tu tak menjadi satu persoalan lah. Maksudnya reka satu teks tak apa, hak jangan kutuk mana-mana individu, parti politik ke apa-apa, yang tu tak ada. Setakat nak bagi peringatan, kita di Pulau Pinang bebas, boleh cakap apa saja. Hanya jangan sebut nama dia ni, tak guna dia ni, jangan mention nama orang lah. Secara umum kita tegur orang macam tu tak apa lagi. Cuma itulah, kadang-kadang orang yang khutbah tu hebat dah, orang yang main khutbah lena. Kebanyakan orang main ni dia nak tidur lah, ataupun dia sembang di luar kedai, buka beli karipap lah, beli soya lah, sembang orang iqamah Allah Akbar, main semayang. Jadi banyak menyebabkan kesilapan yang berlaku ketika Jumaat. Satu, saya nak peringat, kokotlah ada kita jadi AJK masjid ke, atau suami ke, anak-anak ke jadi AJK, saya selalu habaq, kalau kita jadi AJK semayang Jumaat, jangan semua orang beratok saf depan. Semua AJK beratok saf depan macam tu, memang satu manfaat pun tak ada. Sekali-sekala pecah, hang duduk sini, aku duduk belah kolah sana, aku duduk belakang sana dekat tempat tak ada sejadah, kat tar, hang duduk sini, aku duduk sini. Malam kumpul semua ataupun bincang dalam WhatsApp group ni, okey, apa hang dapat? Depa kata aku duduk dekat kolah, hang tahu tak apa jadi kolah? Ayat tu tak cukup, ayat yang masuk tak boleh cover dengan ayat yang keluar. Orang kolah ambil banyak-banyak, tapi ayat yang masuk kurang, menyebabkan ayat jadi kolah tinggal sikit. Orang kerja-kerja kilang apa semua ni, boh tie dalam baju, ambil sampai baju jadi basah. Oh, okey, tak apa, nanti kita tambah pipe yang terus direct daripada bawah tu, bagi laju sikit. Okey, hang duduk sini apa masalah? Aku duduk sini, Allah kesian. Awak, orang kat belakang tu sejadah tak cukup semayang atas tar. Lah, betul ke? Okey, kita tambah tikar di belakang. Orang nak, orang buka semayang sendiri. Korang-korang semayang selesa.
Okey, aku duduk sini kesian kat depan awak, mikrofon tak dengar, mic pecah-pecah, khutbah semangat dah, semua tempat dengar, dia ni tak dengar. Tang ni aircon tak buka, tang tu kipas tak buka. Jadi kita ada interaksi pelbagai hala dengan ahli jawatankuasa supaya kita dapat feedback yang terbaik, boleh khidmat terbaik untuk masjid. Semua orang duduk depan memanglah mic okey, aircon sejuk, kipas pun elok, kita pun duduk relax. Kita tak tahu masalah jemaah yang berlaku di belakang. Saya pernah jadi makmum satu masjid, ada satu khatib yang best. Kebetulan hari tu saya tak jadi khatib. Ada satu khatib yang best, saya pergi masjid tu lambat, saya berdiri di belakang lah. Masjid tu iqamah. Bila iqamah semua orang berdiri semayang, ada dalam 10 ke 11 orang duduk atas kursi batu tu tak semayang. Saya pun berdiri. Tempat yang masa saya berdiri tu habis dah tempat. Cuma ada kawan tu bawa sejadah, ada dia ni adalah sejadah boleh lah semayang. Tapi sempit-sempit dia ni bawa paper lah apa semua, pakat lapik semayang. Saya ajak dia tu lah. Dia tak, abang, kita semayang lagi ruang ni. Dia ni, dia kali belakang dia tanya dekat depan ni. Dia pun macam ada satu geng tau. Kalau ketua dia kata semayang, dia semayang lah. Dia kali tengok dia tu. Dia tu kata apa? Mayang apa? Jadah tak cukup. Merepek mah. Dia tang ni lah. Kita tunggu orang semayang habis. Orang kilang lah. Bukan semua kilang. Bukan kilang tu. Dia tu tak betul. Dia tak semayang. Dia tu pun tak payah semayang. Dia ikut dia tu. La ilaha illallah. Dia tu pun ayah pin ke apa saya tak tahu lah. Dia ikut macam dia kalau setuju baru semua orang semayang. Jangan bagi alasan dan ruang pada golongan macam ni. Dia nak salah ke masjid. Dia kata sebab tak ada sejadah lah aku tak mau semayang. Maksudnya kita ready semaksimum boleh kemampuan kita. Kalau hang tak mau semayang, bukan salah masjid tak ada sejadah, hang yang malas semayang. Kita ready semua benda yang dia boleh guna. Baik, nanti kita akan tengok lagi bagaimana beberapa kelebihan yang akan berlaku pada hari Jumaat nanti, dan kelebihan seterusnya adalah berkaitan dengan azan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di petang yang mulia ini saya berada di Tesco Seberang Jaya dan saya sempat berada di Mat'am Ar-Rabi. Dan alhamdulillah selalu saya kunjung ke sini, makanannya cukup menarik dan sedap. Dan saya harap tuan-tuan selalu mengunjungi kerana saya bersama dengan seorang yang cukup hebat, bersama dengan saya Ustaz Haslin Bollywood. Alhamdulillah. Kita bagi pendapat sikit macam mana makanan di Mat'am Ar-Rabi. Ya, anda orang Seberang Jaya, satu kerugian anda tidak datang ke restoran ini. InsyaAllah pastikan kebakaran anda menikmati juga ada pelbagaian makanan, utamanya makanan ala Arab. Dan InsyaAllah moga-moga apatah lagi kepunyaan milik kita, orang kita, dan setiap sumbangan anda itu InsyaAllah akan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kaedah bantu membantu. Yang penting halal, bersih, suci. Dah. Yes.